Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cikgu Hazim di dalam Matematik SPM KSSM Baharu. Okey. Jom kita teruskan dengan bab kita iaitu bab 8, sukatan sedangkan data tak terkumpul. Okey, jadi video-video sebelum ini cikgu dah tunjukkan berkenaan dengan kita ada data-data kita iaitu data tak terkumpul tanpa jadual frekuensi dan dengan jadual frekuensi. So kita dah selesai berkenaan dengan pengiraan. Okey, kalau adik-adik tak faham tentang pengiraan macam mana penggunaan formula tu, boleh rujuk balik video-video sebelum ini. Jadi sekarang ni kita kena belajar berkenaan dengan data representation. Maksudnya macam mana kita nak bentangkan atau kita nak tunjukkan atau nak representkan data kita. Okey, kita kena ada beberapa contoh. Alright, tetapi dalam bab ini ada 3 contoh yang utama. Kita ada banyak sebenarnya. Kita ada bar chart, kita ada line chart, kita ada pie chart. Tetapi ini antara yang di dalam silibus ini. Iaitu yang pertama plot point ataupun plot titik. Apakah yang dimasukkan plot titik di sini? Iaitu kita hanya plotkan titik-titik yang berada di dalam nombor yang di dalam range ini. Okey, sebagai contoh nombor yang di dalam range ini adalah nombor daripada 14 hingga 17. So kesemua nombor-nombor tu ada di dalam ini dan kita ada grid yang diberikan. Kalau dah ada grid, senanglah kita nak tengok. Bermaksud contohnya sebagai contoh ini adalah 14.1, ni 14.2, 14.3, 14.4 dan seterusnya sampai 15. So nombor yang pertama kita boleh tuliskan dia adalah 14.1. Nombor kedua adalah berapa? 14.2. And then 14 berapa pula? Sorry, bukan 14.2, 14.4 je, sorry. Okey, kena tengok di sini satu persatu. Di sini 14.4. Kemudian 14 berapa di sini? Ada 6, 7, 8, 9. Okey, ni 14.6. Ada 2 kali. Kita tengok ada 2 nombor 14.6 di sini. Kemudian 14 berapa pula? 14.8. Ada berapa kali? 1, 2, 3. So tulislah 3 kali. Itu cara plot titik. Okey. So kerana data yang diberikan, dia bagi data yang berselera. Tetapi itu kita kena susun dia di dalam satu garisan sahaja. Plot titik ni satu garisan saja. Dia tak ada paksi X dan paksi Y serentak. Dia tak ada. Okey, dia hanya satu garisan saja. Dia boleh juga garisan menaik, tetapi selalunya kita hanya garisan mendatar sahaja, iaitu horizontal axis sahaja. So begini tak ada. Okey, ini untuk plot point. Kita boleh listkan kesemuanya. Tetapi tak apa, untuk video kali ini cikgu ajar dulu apa maksud-maksud dan macam mana nak baca. Video yang seterusnya cikgu sendiri akan tunjuk macam mana nak buat satu persatu. Diberikan data, cikgu akan tunjuk satu persatu macam mana cara dia. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. Ini plot titik. Yang seterusnya yang kedua iaitu plot batang dan daun ataupun dalam bahasa Inggerisnya ditulis sebagai stem and leaf plot. Okey, stem and leaf plot. Apa yang dimaksudkan stem and leaf plot over here? Kita mestilah kalau kita ada nampak pokok, kita akan ada nampak batang dia dan kita akan nampak daun dia. Sebagai contoh cikgu lukis di sini, ini dia punya batang dia dan ni dia ada keluar dia daun dia. Okey. So, samalah juga macam nombor. Kita ada nombor terbahagi kepada batang dan kita ada nombor terbahagi kepada daun. So, selalunya nombor kita bermain dengan nombor 2 digit. Kalau kita ada nombor, tengok kat bawah ni, kalau kita ada nombor 27, 2 kita masukkan ke dalam bahagian batang dan 7 kita masukkan ke bahagian daun. Alright, ini bahagian batang dan ini bahagian daun. Alright, dan kita boleh susun dia banyak lagi. Sebagai contoh, mestilah dalam satu batang kena ada beberapa daun. Okey, jadi kita boleh susun dia di sebelah kanan lagi. Sebagai contoh, ada lagi daun tu, nombor yang seterusnya 29. Kita ambil 9 ni letak je kat situ. Tak perlu nak tukar banyak kali daun batang kat sini. So batang dia sama tapi daun je berbeza. Itulah yang dimaksudkan stem and leaf plot ataupun plot batang dan daun. Kalau cikgu listkan data di sini, diberikan jadual dan cikgu listkan balik, kita tengok batang di sini 2, ni 7 dan 9. Jadi nombor dia adalah 27, 29.
Seterusnya 31, 32, 34. Tengok di sini 31, 32, 34. 35 ada 2 kali. 36 dan yang seterusnya. Okey, begitulah caranya berkenaan dengan plot batang dan daun. Kenapa kita pakai plot batang dan daun ni? Supaya kita dapat susun nilai atau susun data dengan tertib menaik. Okey, so kenapa kita pakai? Supaya kita dapat susun dengan cantik lah. Okey, ataupun cikgu tulis ini susun dengan tertib menaik. Kalau adik-adik perasan semuanya dalam keadaan menaik. Okey, 2, 3, 4, 5. 27, 29, 31, 32, 34, 35, 35 semuanya dalam turutan menaik. Cantik je kita susun di sini. Okey. So tak apa, jangan risau, nanti cikgu akan ajar macam mana nak buat plot ini, okey. Dan yang seterusnya iaitu plot kotak. Plot kotak di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 komponen yang penting di dalam plot kotak di sini. Yang pertama adalah nilai minimum. Kita boleh dapatkan nilai minimum di dalam plot kotak di sini. Okey. Yang kedua, kita boleh dapatkan kuartal pertama. Okey, kuartal patutnya cikgu tulis first kuartal. Okey, kuartal pertama. Tak apalah, kita campur-campur bahasa. Okey, kuartal pertama. Iaitu kuartal pertama sepatutnya dia berada di sini. Okey. Kemudian, yang ketiga apa kita boleh dapat? Nilai M. Apa maksud M di sini? Median. Ataupun kedudukan yang di tengah-tengah. Yang keempat, apa yang kita ada? Kita ada yang ke hujung kat sini. Alright, iaitu Q3 di sini. Q3 bermaksud kuartil ketiga. Okey, kuartil ketiga. Cikgu tulis dulu. So, ketiga. Ataupun third kuartal. Dan maklumat yang kelima di sini cikgu sambung sebelah kanan, iaitu nilai maksimum. Ini nilai yang kita boleh dapat. Alright, nilai kita boleh tengok daripada plot kotak. Tetapi apakah benda ataupun apakah pengiraan yang kita boleh buat, iaitu analisis statistik kita di dalam ini. Iaitu pengiraan kita boleh, nombor 1 kita boleh dapatkan pengiraan julat. Apa maksud julat? Nilai maksimum tolak nilai minimum. Okey, nilai max tolak nilai minimum. Jadi, daripada sini kita boleh tahu apa nilai julat dia. Okey, sebagai contoh ini, nilai maksimum 75 dan nilai minimum dia adalah 35. So, straight away kita boleh tahu julat dia adalah 75 tolak 35 berapa? Jawapan dia 40. Okey. Alright, jadi itu untuk julat. Macam mana pula dengan yang kedua, iaitu nilai yang kita boleh dapat atau kita boleh kira adalah julat antara kuartal. Okey. Kenapa? Kita mudah dapat third kuartal dan kita boleh dapat first kuartal daripada data di sini. So, senang saja Q3 tolak Q1. So, Q3 berapa? Tengok di sini, 65 dengan 70. Jadi ada 5 nilai di sini bahagi dengan 10. Jadi sepatutnya dia akan jadi sini 66, 67, 68, 69, 70. Jadi di sini berapa? 66, 67, 68. So nilai Q3 dia adalah 68 tolak dengan ini pula berapa? 45. Okey. So 68 tolak 45 berapa ya adik-adik? Jawapannya 23. Jadi itu antara nilai yang kita boleh dapat. Jadi itu sahaja daripada cikgu. Jangan risau. Video kali ini kita belajar dulu apa tu plot kotak, plot batang dan daun dan plot titik. Selepas ini, video selepas ini cikgu akan tunjukkan sendiri macam mana nak buat dari satu persatu. Okey, jadi itu sahaja daripada cikgu. Alright, kalau ada apa-apa masalah boleh tinggalkan komen di bawah dan sila tekan like, share dan subscribe untuk video yang seterusnya. Alright, dan cikgu juga ada tinggalkan link Telegram di bawah untuk pertanyaan yang lebih lanjut. Okey, jadi sampai situ sahaja. Terima kasih. Bye bye.